forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Haji Ahmad Maslan yang berceramah di PRK Kemaman yang menceritakan pelbagai isu semasa. Okey, mari kita dengar ucapan daripada Ahmad Maslan terlebih dahulu. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Tuan bagi undi, kalau anak tuan-puan bagi undi, kalau cucu siapa yang dah ada cucu umur 18 tahun bagi undi, insya-Allah calon Barisan Nasional akan berjaya menjadi ahli parlimen kawasan kita. Sambung pantun. Ada banyak pantun ni. Pantun kedua. Dalam taman dipenuhi ranting, jalan yang senang menjadi sesat. PRK Kemaman sangat penting jalin hubungan kerajaan pusat. Kerajaan ni ada 3 tuan-tuan. Kerajaan tempatan tu tak berapa besar lah. Selalu yang orang tahu kerajaan ni ada 2 yang besar. Pertama kerajaan pusat, kedua kerajaan negeri. Kerajaan pusat rakyat Terengganu dah bagi pada PAS. Kerajaan negeri rakyat Terengganu dah bagi pada PAS. Kerajaan pusat, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Itu kerajaan pusat. Dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu tak ada satu pun daripada kerajaan perpaduan. Terima kasih. Dalam kerajaan pusat untuk parlimen tidak ada satu pun kerajaan perpaduan. Oleh itu, Kemaman ini adalah satu-satunya jambatan penghubung antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kalau Tan Sri Jeneral menang, dan kita harap jangan dibakar satu-satunya jambatan perhubungan ini. Boleh tuan, boleh? Apa maksud jangan dibakar? Maksud jangan dibakar itu bagi menang calon Barisan Nasional. Calon nombor 1. Jadi kita tidak membakar satu-satunya jambatan antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kalau jeneral itu menang. Dan kalau menteri besar menang, apa jadi? Jika menteri besar menang, dia masih jadi pembangkang, tuan-tuan. Datuk Samsuri namanya. Datuk Samsuri kalau menang, dia pembangkang, tuan-tuan. Jangan lupa tu. Dia akan duduk di petak pembangkang. Jika Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi menang, dia akan duduk di sebelah kerajaan. Dan dia akan mendapat segala manfaat jadi ahli parlimen pembangkang. Dan kalau menteri besar menang, dia akan duduk di kawasan pembangkang. Dan tak ada manfaat apa pun jadi pembangkang ni tuan-puan. Tak ada manfaat walau 1 sen dalam pembangkang ni tuan-puan. Kerana apa saya kata tak ada manfaat? Cuba kita lihat di Terengganu ni. Cuba kita bayangkan pembangunan-pembangunan yang ada di Terengganu ni. Jambatan segala jenis. Ada jambatan yang bertutup, terbuka. Kat London aja ada jambatan tu. Ada jambatan penghubung dari dulu. Ada Wisma Darul Iman. Ada bangunan-bangunan kerajaan merata tempat. Ada jalan, ada LPT. Lebuh Raya Pantai Timur. Ada ECRL akan siap tak berapa lama lagi. East Coast Rail Link. Ya. Kemudian ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada universiti, ada masjid, ada surau, ada klinik, ada hospital. Siapa yang membina itu semua tuan-puan? Adakah PAS atau Barisan Nasional yang membinanya? Barisan Nasional. Tak ada sebuah bangunan pun yang besar yang kita lihat yang dibina oleh PAS. Jadi apa faedah PAS ni untuk jadi ahli parlimen Kemaman ni? Felda Cerul ni, PAS ke BN yang buat?
PAS atau BN? BN lah tuan-puan. PAS ke UMNO yang membina Felda Cerol ni, UMNO tuan-puan yang membina Felda Cerol ini. Kerana keputusan pemimpin-pemimpin UMNO, maka kita ada Felda di seluruh Malaysia. 112,000 peneroka. Felda ni saya tahu kerana saya pernah menjadi pengarah serantau Felda, Jabatan Perdana Menteri di bawah Datuk Najib. 2005, 2006, 2007, 2008. 2009 menjadi backbencher Kelab Penyokong Kerajaan. 2008 setahun. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 jadi timbalan menteri jaga Felda tuan-tuan. Jadi saya tahu tentang Felda ni. Tahu A sampai Z lah agaknya ya tentang Felda ni, dan saya faham apa maksud penubuhan Felda, apa hala tuju Felda dan perkara yang tentangnya, tentang generasi kedua, generasi ketiga Felda. Dulu masa saya jaga Felda, saya tidur di rumah peneroka tuan-tuan. Isteri saya risau sangat. Maka dia kata, abang tidurlah di mana pun asal rumah itu jangan ada anak dara. Saya kata kalau janda okey ke? Untuk saya memahami apa itu Felda, maka saya tidur di mana-mana yang saya pergi. Banyak tempat juga saya pergi dan menginap di Felda-Felda kawasan Terengganu ini. Di Kemamannya ada 6 Felda. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Pengurusi Felda ialah Datuk Seri Sabri Cik, kawan saya. Beliau belum diumum jadi pengurusi Felda, saya dah tahu dah beliau akan jadi pengurusi Felda, maka saya panggil dia datang pejabat dan saya bercakap dengan dia sejam. Bercerita apa yang saya tahu tentang Felda untuk masuk dalam mindanya supaya dia boleh menjadi pengurusi Felda yang baik. Seluruh Malaysia, bukan haja 6, Cerol 1, Cerol 2 dan juga Felda yang 4 lagi dalam kawasan Kemaman ini. Jadi saya faham tentang perkara tentang Felda, dan yang terkini ialah mengenai penghapusan hutang Felda itu. Itu yang banyak orang terkeliru. Diumum oleh Muhyiddin, dilaksana oleh Anwar Ibrahim tuan-tuan. Muhyiddin umum aja. Dia umum aja tapi tak melaksanakan sehingga pembayaran dan juga perjanjian tidak dibuat tuan-tuan. Jadi kalau nak umum ni senang je umum. Ya. Ada seorang menteri, saya tak nak sebut menteri itu nama apa. Mungkin tuan-puan tahu. Saya dengan ini meluluskan sebuah jambatan untuk kampung ini. Lepas tu ada seorang angkat tangan di belakang. Datuk, kampung ni tak ada sungai. Macam mana nak buat jambatan? Maka saya dengan ini meluluskan pembinaan sebuah sungai untuk kampung ini supaya dibina jambatan di atasnya. Rasanya macam tahu siapa ya. Itu cerita lama tuan-puan, cerita lama. Jadi nak umum ni mudah aja umum. Tapi nak mencari duitnya, berapa bilion itu, 10 bilion nak bayar 1 bilion setiap tahun nak melaksanakannya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan, yang bercakap di hadapan tuan-puan ini, timbalan Anwar Ibrahim. Timbalan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang ini dalam perjalanan pulang daripada San Francisco. Dia bercakap dengan begitu hebat dan petah kepada Presiden Amerika dan presiden-presiden dan pemimpin lain ketika menghadiri sidang APEC, Asia Pacific Economic Cooperation di San Francisco, Amerika Syarikat. Viral, tersebar keberanian beliau untuk mengungkapkan apa yang sepatutnya dibuat dan hentikan peperangan yang ada di Palestin dan juga Gaza dengan Israel itu. Depan-depan dia bercakap, bukan menyorok belakang-belakang, ya. Bukan demonstrasi sana sini sahaja, tetapi beliau bercakap di hadapan pemimpin utama dunia tentang perkara yang sepatutnya dibuat di Gaza. Beliau balik, esok pagi saya akan, malam ni saya akan tidur di Kemaman. Esok pagi 5:30 pagi saya akan balik, kerana pukul 10 pagi saya akan berjumpa beliau. Ada Prime Minister's Question Time ataupun soalan kepada Perdana Menteri pukul 10 pagi. Kalau tuan-puan nak lihat soalan-soalan, saya pasti tentunya menjawab perkara yang berlaku di Amerika Syarikat. Buka TV1 pukul 10 pagi. Nak lihat Anwar Ibrahim yang telah menyebut bahawa yang melaksanakan segala
urusan hutang peneroka yang dihapuskan itu ialah beliau dan hanya diumum oleh Muhyiddin. Jadi itu untuk makluman yang terkini mengenai isu Felda, kerana saya tahu tentang isu Felda ini. Dan seterusnya pantun yang ketiga. Pantun ketiga. Pantun ketiga berbunyi begini. Ini saya buat sendiri pantun ni tuan-puan, tu sebab tuan-puan tak pernah dengar pantun ni. Dia bukan macam Pulau Pandan jauh ke tengah gunung Daik bercabang 3 hancur badan dikandung tanah budi yang baik dikenang juga. Itu budak sekolah pun hafal tuan-puan sebab itu pantun lama. Ya. Ini pantun ketiga. Ini kali pertama dipertuturkan dalam dunia ni. Jalan beralun berbatu-batu ikut selatan sampai cepat. Tan Sri calon yang nombor 1, itulah pilihan paling tepat. Kenapa paling tepat? Kerana kalau Menteri Besar menang, dia jadi pembangkang. Kalau Tan Sri Jeneral menang, dia jadi kerajaan, tuan-puan. Mudah sangat nak buat pilihan. Anak-anak kita kalau balik lepas tu cuba memesongkan fikiran kita dengan macam-macam, kita sebut begitu. Kami nak supaya kemaman ini dalam kerajaan. Kerajaan negeri sudah dah dalam kemaman ni. Don-don 4 ni semua kerajaan negeri dah. Kerajaan negeri dah ambil dah don dalam kemaman ni. Don air putih, apa lagi don? Don kijal. Don cukai. Don kemasik. Kerajaan negeri belaka dah. Cukuplah negeri, kerajaan negeri. Untuk parlimen, kerajaan pusat pula lah tuan-puan. Betul? Kita berbagilah tuan-puan kan. Negeri bagi Kak PAS, pusat bagi Kak UMNO Barisan Nasional. Boleh tuan-puan, boleh? Jadi kemaman ni untunglah dapat dua-dua. Negeri dapat, pusat dapat. Oh. Oleh itu, Tan Sri calon nombor 1 itulah pilihan paling tepat. Kerana jika beliau menang, maka kita jadi berada dalam kerajaan. Semuanya dibina oleh Barisan Nasional. Semoga pembangunan itu gemilang kembali apabila kita berada dalam Barisan Nasional. Kalau tidak, 4 tahun lagi tuan-puan kita jadi pembangkang. Apa faedah jadi pembangkang? 4 tahun lagi akan jadi pembangkang kalau kita salah memilih calon pada 2 hari bulan nanti. Saya masih teringat Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketika beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, beliau jadi Menteri Felda, dia minta saya jadi pengarah seranta. Dan antara perkara yang beliau uruskan pada ketika itu ialah pinjaman pembesaran rumah untuk rumah-rumah peneroka seluruh Malaysia, pinjaman tanpa kena interest, tanpa kena riba, tanpa kena faedah, 20,000, 40,000, 30,000 pinjaman-pinjaman daripada tuan-tuan puan-puan membesarkan rumah. Besarlah, cantik segala rumah peneroka Felda di seluruh negara Malaysia. Betul tuan-puan, betul? Hutang dah habis bayar? Bayar ya, jangan tak bayar. Yang hutang yang bab yang tadi yang saya sebut tu, itu satu hal lah ya. Jadi kalau tidak ada pinjaman itu, maka rumah kita mungkin masih lagi serupa dulu. Yang mana lebih rajin, yang lebih meniaga, mungkinlah rumah dia besar. Tapi rumah yang lain kalau tidak ada pinjaman yang disebut oleh Datuk Najib itu, tidak begitu hebat rumah-rumah kita. Berubah seluruh rancangan Felda. Kemudian ada pertandingan 317 rancangan. Mana rancangan yang paling ceria, mana rancangan yang paling cantik, paling indah, paling hebat ya, paling penuh dengan segala replika, tanda nama ya, papan-papan penunjuk dan macam-macam. Mana dia? Yang paling hebat, Felda itu dapat RM1,000,000 hadiah tuan-puan. Banyaknya. Duit tu boleh dibagi-bagi antara peneroka, lepas itu sebahagian dibuat pembangunan. Cerul pernah menang? Belum. Top 10. Hebatlah tu. Daripada 317 rancangan, jika top 10 pernah, hebat. 4 kali top 10. Beri tepukkan tangan pada diri masing-masing. 4 kali top 10. 4 kali top 10, hebat. Saya ada kampung di kawasan saya, Pematang Duku, kampung terbaik seluruh Malaysia. Tapi hadiahnya tak sampai RM1,000,000. Satu lagi kampung Puteri Menangis. Kampung tu, Kampung Parit Puteri Menangis.
Nombor 2 seluruh Malaysia. Terbaik. Sekolahnya, oleh kerana kampung tu Puteri menangis, sekolahnya Senang Hati, tuan-tuan. Sekolah Kebangsaan Seri Senang Hati. Dan sulit saya daripada situ, pegawai tugas-tugas khas hari ini dapat master sarjana daripada UUM. Dia tak dapat datang hari ini. Fauzi nama dia, Fauzi Sunaman. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya ingin nyatakan sekali lagi bahawa kalau ada kenyataan-kenyataan mengenai Datuk Najib banyak jasanya pada Felda. Betul? Saya rasa Dewan ni macam Dewan masa zaman Datuk Najib. Betul? Betul. Saya boleh terasa lah, kata orang, boleh terasa. Dan banyak lagi pembangunan futsal lah, macam-macam yang dibuat. Lepas itu menjadikan gedung makanan negara, menjadikan Felda the economic powerhouse, kuasa ekonomi, menjadikan Felda anak-anak penderokanya dibawa sampai ke peringkat yang paling tinggi, belajar ke luar negara. Itu zaman Datuk Najib. Dan FGV dengan nilai yang tinggi apabila disenaraikan, tiba-tiba bila Tun Mahathir memerintah, jatuh segala saham, FGV pun rugi, tuan-tuan. Bukan sebab Datuk Najib. Kerana pertukaran kerajaan, jatuh segala saham, FGV rugi zaman Mahathir Mohamad kali kedua menjadi Perdana Menteri. Itu perkara utama yang telah berlaku, biarlah ia sudah berlalu. Maka kita meneruskan kehidupan di rancangan ini dengan harapan anak-anak kita kembali sentiasa membantu dan ingat segala jasa-jasa Kerajaan Barisan Nasional yang membina Felda zaman Allahyarham Tun Razak. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan ialah mengenai perpaduan madani ini. Ada orang kata UMNO sekarang dah bersama dengan DAP. Saya nak maklum pada tuan-puan, ada 18 parti dalam kerajaan perpaduan. DAP salah satu daripada 18 parti dalam kerajaan perpaduan. Siapa yang memerintahkan kami ini untuk bersama kerajaan perpaduan? Titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pada 19 bulan 11 tahun lepas, kita memangkah. Kalah Kemaman, kalah Terengganu, tapi Malaysia tak boleh tubuh kerajaan. 74 kerusi Perikatan Nasional, 82 kerusi PH, 30 kerusi UMNO, 23 kerusi GPF Sarawak. 19 hari bulan tak boleh tubuh kerajaan, 21 tak boleh tubuh kerajaan, 22 tak boleh, 23 saya Susah Agung UMNO memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi tergempar. 4 jam mesyuarat sampai pukul 1 pagi. Pukul 1.37 pagi, tangan inilah yang menghantar kenyataan media bahawa UMNO Barisan Nasional bersetuju untuk bersama kerajaan perpaduan menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Barulah tertubuh kerajaan. 24 hari bulan malam 1.37 pagi kita menyatakan persetujuan. Pukul 9 pagi persidangan khas Raja-Raja Melayu. Pukul 4 petang Tun Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah Perdana Menteri. Walaupun menang cuma 30, tetapi kita menentukan wujud kerajaan perpaduan. Kemudian GPS masuk. Kebetulan 74 pihak mereka, 82 pihak kita. 82 campur 30, 112 kerusi, tuan-tuan. Betul-betul atas noktah mewujudkan kerajaan. Malaysia ni ada 2-2-2. Dibuang separuh jadi 1-1-1. Nak wujud kerajaan 1-1-2. 82 campur 30, 1-1-2, tuan-tuan. Kerja Allah Ta'ala belaka ni. Kita menjunjung titah Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Wujud kerajaan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong panggil PAS. PAS tak setuju kerajaan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong panggil PPBM. PPBM tak setuju. Parti Bersatu tak setuju kerajaan perpaduan. Kalau PPBM setuju, kalau PAS setuju,
kerajaan perpaduan tak ada pilihan raya kecil ni tuan-tuan. Tak ada pilihan raya kecil ni. Yang menyusah saya datang ke sini malam-malam buta, dahlah jalan tak berlampu. Di sebelah kiri jin, sebelah kanan jin, cuma tak nampak je. Ui, jalannya. Dalam masa setengah jam jumpa 2 butir kereta je tuan-tuan. 2 buah kereta je dalam masa setengah jam perjalanan, macam ular kena palu tu. 2 buah kereta je, mujur sampai ke sini. Tak akan ada pilihan raya kecil ni tuan-puan, tidak ada pilihan raya negeri. Kalau PAS setuju kerajaan perpaduan, kalau PPBM setuju kerajaan perpaduan, tak ada pilihan raya ni. Tapi kerana mereka ingkar pada titah Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, tak, itulah yang berlaku. Berlakulah pilihan raya negeri sebelum ini, berlakulah pilihan raya kecil sebelum ini. Kerana mereka tidak mahu bersama kerajaan perpaduan, tak mahu bersama. Kenapa mereka tak mahu bersama? Kerana mereka nak jadi Perdana Menteri, bukan kerana DAP, tuan-puan. Mereka tak bersama kerajaan perpaduan bukan kerana DAP. PAS lama bersama DAP. PPBM Parti Bersatu bersama DAP mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Bukan sebab DAP mereka tak mahu kerajaan perpaduan. Mereka tak mahu kerajaan perpaduan kerana mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya. Betul lah Tok Fahmi? Betul. Kerana mereka 74 kursi atau Seri Anwar 82. Jadi Tok Seri Anwar lah yang dapat jadi Perdana Menteri. 82 lebih besar pada 74. Jadi itu sebenarnya yang berlaku dalam arena politik negara kita ni. Marilah kita berfikir panjang sebelum kita mengundi. Dan tentunya kita akan mengundi calon nombor 1. Tepuk amai-amai. Bukan belalang kupu-kupu. Tepuk amai-amai, durian dalam baldi. Mari ramai-ramai, barisan kita undi. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada mereka yang menonton saya secara live. Live 1, live 2, live 3. Bererti ada ramai orang di luar sana mendengar apa yang saya sampaikan pada hari ini. Percayalah bahawa satu perkara yang akhir yang saya ingin sebut di sini tuan-puan, iaitu kalau mereka kata mereka parti Islam. Kalau mereka kata mereka parti Islam, dalam zaman Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini, kita dah ubah perlembagaan UMNO. Kita tambah baik perlembagaan UMNO. Perlembagaan UMNO Fasal 3 berbunyi begini. UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita agama Islam. Koma. Kebangsaan Melayu, koma, Bumi Putra, koma, orang asli, koma, anak Sabah. Itu perjuangan UMNO pada saat dan ketika ini. Jika dulu UMNO adalah sebuah parti politik untuk kebangsaan Melayu, itu bunyinya. Maka pemimpin PAS dah meninggal dunia, Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Dia kata UMNO ni ialah parti kebangsaan Melayu. Bukan parti yang bercita-cita tentang agama Islam. Itu perlembagaan kita dulu. Dan perkara 3.3 dulu adalah usaha kita untuk mendukung perjuangan Islam dan mendaulatkan cita-cita agama Islam, itu 3.3. Sekarang ini 3.3 itu jadi 3.1. Tidak cukup dengan 3.1 dalam perlembagaan UMNO, ditambah mukaddimah. Yang saya baca tadi, mukaddimah perlembagaan UMNO. UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita agama Islam. Tuan Guru Nik Aziz arwah dapat Tan Sri baru ni. Tan Sri Tuan Guru Nik Aziz pernah menyebut, jika UMNO memperjuangkan Islam, kita bubar parti PAS. Tuan-puan boleh tengok kembali ucapan-ucapan beliau. Maka saya nak menyebutkan di sini bahawa
UMNO juga berjuang untuk Islam. Sebagaimana yang saya sebut, Mukaddimah Fasal 3, Asas dan Tujuan UMNO sebentar tadi. Okey, tentang komen saya lah. Satu sajalah. Kita berharap kepada penyokong-penyokong UMNO dan penyokong Kerajaan Persatuan, penyokong Pakatan Harapan bersatu padu, bekerjasama. Sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan majoriti puak-puak PN ni. Supaya kalau mereka dapat majoriti yang lebih besar, mereka akan berlagi cakap besar. Lagi gah dia orang bercakap. So, kita berharap kalau tak mana pun kita dapat kurangkan majoriti. Kerana majoriti sebelum ni lebihkan 27K yang lebih. So, tuan-tuan, mari sama-sama kita mendoakan supaya kejayaan untuk Kerajaan Perpaduan. Okey, itu semua kerajaan Perpaduan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.